Kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk setelah langkah Sheraton pada awalnya disambut dengan euforia oleh segelintir umat Melayu Islam di Malaysia. Ini kerana buat pertama kalinya parti politik Melayu Islam bergabung dalam satu kerajaan dan menjadi majoriti dalam kerajaan. Sebelum ini, Pakatan Harapan dimomokkan dengan kerajaan yang tidak Islam. Kerajaan Melayu terancam hinggalah kerajaan DAP. Walau bagaimanapun, setelah 10 bulan memegang tampuk kuasa, euforia dan kegembiraan tersebut kini bertukar menjadi sebuah kegagalan dan hanya sembang kencang. Berikut adalah 10 kegagalan Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional. Teruskan menonton drama Politikus. Yang pertama, agenda Islam RUU 355 senyap. Pada Mei 2016, Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, yang juga ahli Parlimen Marang, pernah membentangkan RUU 355 sebagai rang undang-undang persendirian di Dewan Rakyat. Pada hari ini, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuki Syahari mengeluarkan jawapan yang mengecewakan mengenai cadangan pembentangan kali kedua rang undang-undang Mahkamah Syariah 2016. Ahmad Marzuki sebelum ini berkata, kerajaan sentiasa terbuka terhadap cadangan penambahbaikan berkaitan penggubalan undang-undang daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, cadangan ini memerlukan pertimbangan dan penelitian secara menyeluruh bagi memastikan cadangan tersebut selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, judi 4 nombor ekor digandakan daripada 8 kali di zaman PH kepada 22 kali setahun. Senator Yang Berhormat Liu Chin Tong baru-baru ini mendedahkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah mengembalikan kekerapan cabutan khas ramalan nombor 4 digit daripada 8 kali pada tahun 2020 kepada 22 kali pada tahun 2021. Menurut senator daripada DAP itu, pada November 2018, Kerajaan Pakatan Harapan telah mengambil keputusan untuk mengurangkan kekerapan cabutan khas daripada 22 kali pada tahun 2018 yang ditetapkan oleh Kerajaan BN kepada 11 kali sahaja pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 awalnya dikurangkan lagi kepada 8 kali sahaja setahun. Walau bagaimanapun, sangat dikesalkan ketika Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional pada kali ini telah mengambil kekerapan cabutan khas itu meningkat kepada 22 kali pada tahun 2021. Yang ketiga, arak tidak diharamkan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa mengumumkan bahawa bir tidak tersenarai sebagai minuman keras yang memabukkan dan masih dibenarkan dijual di kedai runcit serta serba-neka, namun perlu mengikuti tempoh waktu yang ditetapkan. Menurut beliau, ada garis panduan lama yang dikekalkan, termasuk larangan menjual arak di tempat sensitif seperti berhadapan sekolah dan rumah ibadat. Sebelum ini, banyak pihak memperjuangkan agar arak termasuk bir tidak dijual di kedai-kedai runcit dan serba-neka. Yang keempat, kerajaan terbesar dalam sejarah. Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin dianggap terlalu besar dengan terdiri dari 31 menteri, 38 timbalan menteri dan keseluruhannya adalah 70 orang menteri dan timbalan menteri, termasuk Perdana Menteri. Bahkan ada kementerian yang dahulunya ditugaskan kepada seorang menteri sahaja ketika di zaman Pakatan Harapan kini dipecahkan kepada 3. Kementerian yang dimaksudkan adalah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dahulunya diamanahkan kepada Yang Berhormat Yeo Bee Yin. Kini 3 menteri memegang portfolio yang hampir sama dengan ahli Parlimen Bakri itu. Yang kelima, pelupusan aset khazanah berjumlah lebih 8 bilion ringgit. Sejumlah kira-kira 8.03 bilion ringgit aset
dan pegangan saham Khazanah Nasional Berhad. Khazanah dilupuskan mulai Mac hingga September yang lalu. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, dalam tempoh tersebut, aset yang dilupus itu membabitkan pelbagai sektor termasuk perbankan, teknologi, kesihatan, tenaga, telekomunikasi yang terletak di dalam dan luar negara. Katanya antara aset yang dilupuskan ialah dalam Ping An Healthcare and Technologies, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Alibaba Group Holding dan Prince Court Medical Center. Pelupusan ini termasuk urus niaga jualan tertutup, private sale, pasaran sekunder terbuka, open secondary market dan penempatan saham, placement serta aktiviti corporate action exercises seperti pertukaran saham dan pengurangan modal. Yang keenam, subsidi petrol dihapuskan. Program subsidi petrol PSP bersasar bagi menggantikan mekanisme subsidi petrol ketika ini yang diasaskan oleh Pakatan Harapan tidak akan diteruskan oleh Perikatan Nasional, kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Perikatan Nasional, Datuk Rosul Wahid. Siapa itu? Yang ketujuh, subsidi pengangkutan awam dihapuskan. Kereta Api Tanah Melayu Malaysia Berhad KTMB pada 31 Disember 2020 menandakan penamatan inisiatif diskaun tambang komuter atau Extra 20. Menurut Syed Ibrahim Syed Noh yang berhormat dari Ledang, beliau berpendapat penamatan ini adalah sebuah kerugian yang akan membebankan rakyat serta KTMB sendiri. Seperti yang diumumkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia Dr. Wan Azizah Wan Ismail, pelaksanaan diskaun 20% ini adalah langkah mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Inisiatif ini diperkenalkan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, hasil maklum balas serta pandangan pelbagai pihak sebelum ianya dilaksanakan. Menurut beliau, inisiatif ini pada awalnya diperkenalkan pada Mac 2019 yang juga merupakan senjata serampang dua mata. Selain membantu rakyat kebanyakan, secara tidak langsung ia turut membantu meningkatkan kadar pengguna KTMB yang tidak konsisten. Yang ke-8, memperkenalkan semula GST. Menurut Datuk Abdul Rahim Bakar, Timbalan Menteri Keuangan 1, kerajaan hanya akan melaksanakan semula GST setelah kajian terperinci dilakukan untuk memastikan ia tidak menjejaskan kepentingan rakyat. Bila kita terpilih bentuk kerajaan, pertama yang kita akan lakukan adalah hapuskan GST. Sememangnya GST ini merupakan satu sistem percukaian yang komprehensif, tetapi pada masa yang sama ia turut mempunyai kelemahan dalam aspek pelaksanaan. Rakyat menyatakan bantahan itu dan jelas terbukti bahawa bebanan yang rakyat tanggung itu adalah amat besar. Oleh kerana itu, kerajaan akan melaksanakan kajian yang lebih terperinci. Mungkin kelemahan seperti soal bayaran balik sehingga menimbulkan kesan pada indeks harga pengguna menyebabkan ia tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau yakin sekiranya semua kelemahan ini dapat diatasi, GST akan dapat dilaksanakan kembali dan akan mendapat sokongan pelbagai pihak sekaligus akan meningkatkan kembali pendapatan kerajaan. Yang ke-9, isu Adib yang dilupakan. Allahyarham Muhammad Adib, 24 tahun, yang merupakan anggota unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya menghembuskan nafas terakhir pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara. Ekoran kecederaan parah dialami di tapak Kuil Sri Maha Mariaman USJ 25 Subang Jaya pada 27 November pada tahun yang sama. Pada 27 September 2019, Mahkamah Koroner memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu yang tidak diketahui. Keluarga Muhammad Adib kecewa dengan cadangan semula oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengadakan semula inkues kematian anggota bomba itu kerana mereka sudah terlalu lama bersabar menunggu pembelaan terhadap almarhum. Sebelum ini, di zaman Pakatan Harapan, isu kematian Adib sering menjadi alat propaganda pembangkang iaitu PAS UMNO untuk memainkan sentimen kebencian kepada kerajaan. Kini kerajaan PN
hanya mampu memberikan jaminan akan mengambil tindakan sewajarnya untuk memberi keadilan buat keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan. Setakat ini, pihak Jabatan Peguam Negara masih menunggu hasil siasatan polis yang difahamkan kini di peringkat akhir sebelum tindakan seterusnya dapat diambil. Ya ke? Yang ke-10, kerajaan tidak akan mengubah sistem pendidikan negara dengan memasukkan sekolah vernakular. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Sadiq, hal ini demi mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat. Beliau juga berretorik bahawa usaha memupuk perpaduan negara dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia berupaya dirintis melalui kaedah lain. Katanya kerajaan ketika ini menggiatkan inisiatif untuk menyuntik kesadaran berhubung kepentingan perpaduan dengan menghayati aspek rukun negara bermula di peringkat awal. Ketika di zaman Pakatan Harapan, pihak pembangkang memainkan isu pendidikan vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina dan India, dan sekolah Mubalik sebagai sekolah yang dibela oleh Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan dianggap kerajaan yang tidak konsisten dan tidak berani untuk bertegas. Walhal pada hari ini kita lihat tidak jauh berbeza antara dasar kerajaan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sekian daripada kami, 10 kegagalan Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional. Terima kasih kerana menonton. Teruskan untuk like, share dan subscribe channel kami.